Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Pagi ini ialah 29 Muharram. Kita sudah nak habis dah sebulan pada tahun baru kita 1442 Hijrah. Sudah berada di hari yang ke-29 dan September yang juga melepasi separuh daripada tahun 2020. Kita sekarang ini di September sudah 17. Semalam Hari Malaysia, selamat menyambut Hari Malaysia. Sudah mungkin terlambat kita Hari Penyatuan, hari kita patut kenanglah apa-apa sejarah dalam negara kita, sebab sesuatu yang sepatutnya menjadi perkara yang kita perlu ingat di dalam kehidupan kita. Selain daripada kita mengingati apa-apa yang penting, dan bagi tarikh hijrah ni seeloknya lah kita memang perlu tahu, sebab dia ada berkaitan dengan hari-hari, contohnya hari disunatkan berpuasa, hari putih 13, 14 dan 15. Kalau kita tak tahu tarikh hijrah, macam mana kita nak berpuasa, nak tahu sunat puasa. Kita baru ada Khamisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada lagi pada hari ini dan kita akan sambung tadabbur kita. Tadabbur kita pada yang lalu membicarakan tentang seorang lelaki itu tidak boleh bernikah dengan dengan, kita tundukkan sikit ni, bernikah dengan bekas isteri anaknya ataupun bekas isteri suaminya. Tidak boleh berkahwin dan dihukumkan haram. So pada hari ini, Assalamualaikum Adik Ira Humaira. Kita akan kita lihat juga di dalam Islam mengharamkan mengharamkan berkahwin dengan beberapa orang, wanita bagi lelaki dan lelaki bagi wanita lah. Walaupun ayat ini sebut kepada lelaki, tapi dengan sendirinya kita faham siapakah maksudnya wanita. Kalau dia kata haram wanita, itu maknanya wanita itu juga haram lah kepada lelaki tersebut, kan? Okey. Jadi hari ini kita nampak baca dengan terperinci siapa dia yang tidak boleh kita berkahwin dengannya. Dan maksud tidak boleh berkahwin juga bukan maksudnya tidak boleh berkahwin dan dia juga merupakan tidak batal wuduk, tidak batal wuduk. Tapi itu kalau yang nanti kita akan ceritalah. Dan sebenarnya nanti kita akan lihat
Di dalam ayat ini menceritakan ada tiga golongan yang menyebabkan kita haram nikah ataupun menjadikan dia mahram. Pertamanya ialah dengan sebab keturunan ataupun nasab. Nasab macam anak kepada siapa, bapa kepada siapa, itu dipanggil keturunan. Dan satu lagi ialah dengan sebab musaharah, iaitu perkahwinan. Perkahwinan contohnya ibu mertua, bapa mentua, ibu mentua, menantu, menjadikan dia haram juga. Ada, tetapi di sini ada yang haram mu'abbad. Mu'abbad itu daripada kalimah abadan, iaitu kekal. Dia kekalnya itu setelah bermula nikah, dan ada juga setelah nikah dan suami telah mencampuri isterinya. Maka bermula daripada situ sampai bila-bila, sama ada suami kepada wanita itu meninggal ataupun diceraikan, maka yang haram mu'abbad itu tidak boleh bernikah dengannya. Kemudian dengan cara rada'ah ataupun susuan. Susuan ni agak panjang juga, nanti saya akan uraikan. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang ke-23. Ayat yang ke-22 kita telah baca hari itu. Ayat yang ke-23 ni, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummah. Okey, sampai situ dulu kita baca. Okey, ini adalah keturunan asal ataupun penyebab kepada haram nikah ataupun dia menjadi mahram ialah keturunan. Jadi diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu. Ibu-ibu kamu, wa banatukum, anak-anak perempuan kamu. Jadi tadi pun dia sebut ini mukhatabnya ataupun dia bercakap dengan lelaki. Tapi kalau kita perempuan yang baca, bila kata hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kamu, maksudnya haram pada kamu anak-anak lelaki kamu. Wa banatukum, anak-anak perempuan kamu, kalau perempuan anak-anak lelaki kamu. Wa akhawatukum, saudara perempuan kamu. Itu, dan kalau perempuan saudara lelaki kamu. Wa ammatukum, ammah. Ammah ini kalau bahasa Arab dipanggil ammah, ini mak saudara daripada sebelah ibu, sebelah bapa, dipanggil ammah. Kalau perempuan, lelaki ammi, ammun, ammatun, ammi. Sebab itu kalau kita dengar ada orang panggil bapa saudara dia ammi, ada panggil ibu saudara dia amma, ammati, itu dari sebelah bapa, dipanggil dari sebelah bapa. Wa ammatukum, terbalik katnya saya pun jadi terbalik. Wa khalatukum, khalah ini adalah daripada ibu. Wa khalatukum, adik-beradik ibu dipanggil khali. Dan adik-beradik, kalau perempuan dipanggil khalah, lelaki dipanggil khali. Jadi sebab itu bapa saudara daripada sebelah, amma tadi dia sebelah bapa, saya sudah mula confuse. Khalah daripada sebelah ibu. Kemudian yang penting kedua-duanya haram lah sama ada bapa saudara, ibu saudara bagi yang perempuan, bagi lelaki, daripada sebelah bapa, adik-beradik bapa dan adik-beradik ibu. Kemudian wa banatul akhi, anak-anak kepada saudara, iaitu anak-anak kepada adik-beradik kita. Wa banatul ukhti, anak-anak daripada adik perempuan, adik-beradik perempuan. Anak saudara lah kalau bahasa Melayunya. Saya lajukan saja di sini sebab saya rasa ramai yang faham. Wa ini cerita lain.
Ini kerana susuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah. Dia kata ibu-ibu kamu allati yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar rada'ati, dan saudara-saudara kamu daripada dengan secara susuan. Ya. Okey. Jadi di sini ada yang dikatakan haram dengan rada'ah ataupun dengan susuan. Ibu susu. Dan kita tahu dalam fiqh, dalam kitab fiqh, ada fiqhul manhaji, fiqhul apa saja kita baca, dia terangkan syarat-syarat dikatakan rada'ah itu. Iaitu menyusu ketika anak-anak itu berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah, dan dia minum dengan dan mengenyangkan. Bukan dia sedut sekali terus kita panggil anak susuan. Maksudnya dia telah minum menyusu kenyang 5 kali, maka dia dianggap sebagai anak susuan. Anak susuan. Maka anak susuan ini bukan hanya haram kepada ibunya saja. Kalau anak perempuan bukan hanya haram kepada bapa susuannya sahaja, tetapi dalam hadis Rasulullah ada menyebutkan yahrum minar rada'ati ma yahrum minan nasabi. Ataupun yuhram, ada yang baca yuhram minar rada'ah ma yuhram minan nasab. Diharamkan, baca yuhram lah kalau tu. Diharamkan susuan saudara susuan itu sebagaimana juga yang diharamkan nasab. Maksudnya begini. Saya nak beri contoh saja supaya senang kita nak lihat. Cucu saya Fahar Izdihar tu menyusu kepada mak saudaranya. Maka dia menjadi haram kepada adik-beradik susuannya. Maksudnya kalau ada adik selepas itu ataupun dia menyusu dengan anak sulung, dan adik-adiknya bukan saja anak sulung tu, semua adik-beradik daripada ibu dan bapa tadi, susuan tadi, akan menjadi adik-beradik susuannya. Dan dia bukan mahramnya lah. Dia mahram lah. Dia tak boleh bernikah, dia tidak batal wuduk kalau bersentuh, auratnya juga sama dengan aurat mahram. Begitu juga sekiranya nanti adik-beradik susuannya itu ada anak, maka anak itu juga dipanggil anak saudara susuan. Maka dia juga mahram kepada anak saudara susuan itu. Sebab itu disebut wa akhawatukum minar rada'ah. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam susunan-susunan nasab, maka dia sama juga dengan susuan. Jadi saya ingin mengajak para sahabat sekalian untuk mengingatkan sekiranya kita menyusukan seseorang, dan kanak-kanak itu selalunya tidak ingat kalau tidak diberitahu, maka tulis, berikan saksi. Bukan tulis bersaksi, tak, kalau boleh beritahu dia ni anak susuan saya, dia anak susuan saya, supaya satu masa tidak menyusahkan kerana kita tidak tahu hidup kita ini akan tinggal di mana, musafir di mana dan sebagainya. Lalu ramai saudara susuan tidak mengenali saudara susuannya. Contohnya ini berlaku kita belajar di luar negara. Mungkin ibunya belajar dan tidak sempat menyusukan anak. Maka ada ibu yang mungkin mengikut suami saja, suami belajar, dia tak belajar, dia sempat untuk menjaga dan dijadikan anak itu menyusu padanya. Dan menyusu macam kenyang lah, 5 kali kenyang, syarat penyusuan itu ada. Maka dalam keadaan ini, dibimbangi nanti bila mereka telah pulang ke tempat masing-masing, mereka sudah tidak tahu
meninggal pula ibu bapa, meninggal pula saudara yang tahu, rakan-rakan yang tahu, maka keadaan ini boleh menyusahkan. Sebab mana tahu mereka berkenan untuk berkahwin sedangkan mereka haram berkahwin kerana adik-beradik susuan atau anak saudara susuan. Malah juga adik-beradik bapa ibu juga dipanggil ibu saudara susuan. Jadi nak menyusukan ini bukan semudah kita panggil tak apalah susu-susu kat mama. Jangan nangis. Kita nak dia ada hukum yang berkait. Apabila ada hukum yang berkait ini elok ditulis. Tulis dan disimpan untuk anak ini tahu siapa dia adik-beradik susuannya, siapa dia ibu susuannya, siapa dia saudara susuannya, nenek susuan dan sebagainya. Supaya tidak berlaku apa-apa perkara. Kadang-kadang perkara pertama dia mungkin tidak menyangka berkahwin dengan saudara susuan ataupun anak saudara susuan. Atau mungkin menimbul fitnah. Mungkin dia berjalan dengan adik susuannya, orang tak tahu itu adik susuannya, maka timbul fitnah mengatakan dia selalu berjalan dengan ini, padahal itu adalah adik susuannya. Jadi kita perlu untuk memberitahu. Tidak mudah semudah yang kita fikir. Kita kata Rasulullah anak susuan kepada ini. Saya pun nak juga anak saya ada ibu susuan. Memang bagus ibu susuan daripada beli susu formula, itu lebih baik susu ibu. Tetapi jaga hukum hakam ini supaya tidak menyusahkan di kemudian hari. Kalau tak tulis pun beritahu ramai orang supaya ramai orang menjadi saksi bahawa itu anak susuan. Yang menjadi risau begini, kalau contoh dia mungkin tumpang rumah selalu babysitter ke apa ke, dia pun susukan, tapi dia tak cakap pun budak dia menyusu dengan saya. So mak budak tu pun tak tahu bahawa dia telah menjadi ibu susuan, menjadi anak susuan kepada si Puran. Besok datang lagi disusukan lagi, besok datang lagi disusukan lagi. Dah banyak kali tu menyusu maka dalam keadaan ini perlu diberitahu. Jangan sampai satu masa nanti ada perkahwinan ataupun pernikahan berlaku di antara saudara susuan, ini akan parah lagi. Apabila dah berumah tangga, dah beranak pinak baru tahu itu saudara susuan. Kena fasah dan ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi jangan dipermudah hukum. Hukum itu mudah sebenarnya tapi jangan dimain-mainkan. Bukannya maksudnya hukum itu susah. Tak, hukum itu mudah. Tetapi kalau kita tidak mengambil berat, maka ada kesan di kemudian hari. Jadi kita cuba untuk untuk sentiasa menjaga. Okey. Ini Isya kata, saya pinkan Isya duduk punya mesej. Isya beri pengalaman dia telah menyusukan anak lelaki sepupu. Dari 2 jam waktu itu nangis. Susukan, artinya kalau dia sekali saja, tidak dikira. Dia ada dalam hukum fiqh mengatakan 5 kali kenyang. Bukan susu sekali saja, itu dianggap anak susuan. Okey. Kita kena faham, nanti kita kena buka kitab fiqh bercerita tentang susuan itu bagaimana. Tetapi mudah saya beritahu hari ini, anak-anak di bawah 2 tahun yang kenyang dengan susuan itu dan dia melalui 5 kali susuan. Kalau cucu saya itu jelas bukan 5 kali, banyak kali. Memang melepasi dah syarat untuk menjadi anak susuan. Kadang-kadang kita ni suka untuk menyusukan, untuk mengakrabkan dan sebagainya. Tetapi itu tak apa, tak jadi masalah, tetapi kita kena patuhlah hukum hakamnya. Maksudnya bagaimanapun nanti bila mereka besar,
adik-beradik tu mesti tahu bahawa itu adik-beradik susuannya. Dan dia juga, anak-anak itu juga perlu menghormati ibu susuannya, menghormati ibunya, ibu susuannya walaupun tidak sama dengan ibu kandung, tetapi dia tetap ibu yang perlu diberi berbakti dan memberikan kasih sayang, telah menjadi darah daging daripada susu itu. Itu yang sebab Bonda sebutkan, kadang-kadang kita pergi luar negara, kita pun sebab kita akan berpisah bila-bila balik negara kita, dan anak kita tidak tahu pun siapa ibu susuannya yang perlu mereka hormati sebagai ibu susuan yang perlu mereka berikan kasih sayang sebagai seorang ibu atau dan juga bapa susuan. Jadi ini perlu yang kita perlu ambil tahu. Susu itu bukan satu perkara yang remeh. Sebab itu kalau bonda selalu sebut kepada cucu, bonda mana? Sebab dia panggil ibu susuan itu bonda. Walid ada. Supaya dia sentiasa ingat bahawa dia ada walid dan ada bonda yang lain selain daripada mami dan papa dia. Sebab kita tak mahu nanti dia lupa bila dia besar bahawa itu sebenarnya ibu dia, ibu susuan dia. Kita kena sentiasa sebutkan bahawa itu ibu susuannya. Okey. Dan seterusnya, ni saya baca dulu Fatihah Irdina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fatihah ni juga adalah salah seorang penulis yang sama-sama bonda menulis buku solo. Maza Adri, Waalaikumsalam. Resha Abdul Hamid, Waalaikumsalam. Lewat tak apa, nanti boleh tengok lagi. Andi Maulana saya tak tahu masih di Malaysia atau sudah ada di Sulawesi rasanya. Arida Hamid, Nur Aimah, Puan Azian, Ihsan Kamil, ni anak muda yang hebat Nur Hayati Abdul Aziz, Atika Aziz, Kamisa, Elvira dan lain-lain lagi. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dalam pencarian ilmu kita ini, dalam pencarian untuk kita memaknai kehidupan kita, memaknai kehidupan kita dengan berlandaskan kepada Al-Quran. Ayat Al-Quran yang jelas maksudnya wajib kita patuhi. Wajib kita dalami apa yang terkandung di dalamnya supaya kita dapat laksanakan dengan sebaiknya. Bukan ayat Al-Quran tu maksudnya kita kata mungkin tidak, mungkin tak. Yang di sini jelas disebut wa ummahatukum allati arda'nakum yusukum akhawatukum minar rada'ah. Ini habis cerita rada'ah. Kita masuk dalam hukum musaharah, perkahwinan. Dia kata wa ummahatu nisaikum, ibu kepada wanita-wanita kamu, maksudnya ibu kepada isteri kamu, iaitulah ibu mertua. Ibu mertua. Ibu mertua, nanti saya nak sikit hukum di sini. Kita dah baca dah sebenarnya satu ayat yang sebelum ni, saya sebut ayat yang lepas tu dia agak ringkas. Tidak harus kita menikahi bekas isteri suami. Tak kiralah bapa meninggal ataupun bapa menceraikannya, tidak boleh. Dan mereka itu diharamkan nikah dan dia menjadi mahram. Dan maksudnya bolehlah bersalam dan sebagainya. Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum. Apa maksud rabaibukum? Rabaib ialah anak tiri. Anak kepada isteri dipanggil rabaib. Anak tiri dalam bahasa Melayu. Allati fi hujurikum, yang ada di dalam jagaan kamu, maksudnya jagaan isteri tadi. Min nisaikum, daripada wanita kamu. Ini hukum ini yang kita kena baca untuk kita faham. Allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan apa tu?
saya nak sebut apa tadi. Anak tiri yang dalam jagaan kamu, maksudnya anak tiri kamu pada anak kepada isteri kamu. Anak kepada isteri kamu, itu anak tiri. Allati yang dahaltum bihinna, wanita itu telah kamu campuri. Maksudnya syaratnya dia dah nikah dengan, contohnya dia dah nikah dengan isteri tadi dan dia ada anak, perempuan tu ada anak. Apabila sahaja dia telah mencampuri isterinya, maksudnya telah melakukan perhubungan kelamin dengan isterinya, maka semua anak-anak tiri itu menjadi haram mu'abbad. Tetapi sekiranya dia hanya bernikah kemudian dia ceraikan sebelum bercampur dengan isterinya tadi, maka dia kata fala junaha alaikum. Itu boleh. Tapi syaratnya tidak boleh belum bergaul lagi dengan isterinya. Ya. Di dalam ayat ini kalau kita perhati tadi, dia ada sebut wa ummahatun nisaikum, dan ibu kepada wanita, maksudnya mentua, warabaib, dan juga anak-anak tiri. Mengikut Arab wa itu ataupun kata sendi dan itu membawa maksud ibu mertua dan anak tiri itu sama kedudukan, dia campur baru haram. Tapi mengikut pandangan ulama, ummahatun nisaikum dengan rabaib tu cerita lain. Ummahatun nisaikum dia haram dengan nikah sahaja. Tetapi rabaib anak tiri haram dengan nikah dan telah bercampur. Ya? Okey? Jadi saya nak ingatkan ni. Kadang-kadang juga ada adat kita. Adat kita orang Melayu. Bapa ibu kita bernikah dengan seseorang. Dengan seseorang lelaki lah. Dan bila bernikah dia pun pergi bersalam. Termasuklah dia bersalam dengan anak tirinya. Dalam keadaan ini sepatutnya dia tidak boleh bersalam lagi. Kerana tiada lagi pergaulan ataupun tidak lagi bapa tiri tadi mencampuri isterinya. Jadi awas ya anak-anak sekalian, bila mak kahwin dengan seseorang, bila dia nak bersalam, tunggulah dia dah bersama, barulah boleh dia bukan mahram kepada anak tiri tadi. Ya, semasa dia masih lagi baru bernikah, tidak. Jadi kadang-kadang saya tengok siap berpeluk kan lagi. Seolah-olah macam anak betul. Kalau bapa mertua dengan menantu itu masih lagi ada, sebab dikatakan bahawa tidak termasuk menantu. Yang termasuk ialah ibu tiri. Sebab itu kalau kita daripada mazhab yang mengatakan batal bersentuh lelaki dan perempuan batal wuduk, maka dia masih batal wuduk selagi tidak ada percampuran di antara bapa dengan ibu kita tadi. Jelas ya? Wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini. Cuba lihat wa halail, dan anak-anak saudara kamu sudah lari pula. Isteri mana tadi? Isteri kamu telah campuri. Okey. Haram juga berkahwin dengan menantu. Menantu daripada aslab, itu daripada anak kandung. Kalau anak tiri lain. Bekas isteri, saya rasa saya dah cerita dah sebenarnya minggu lepas yang ini. Kalau anak kita ataupun cucu kita tu dah berkahwin dan mungkin suaminya menceraikannya ataupun suaminya mati, maka haram dengan bapa mentuanya.
anak kandung Tapi kalau anak tiri, lain ceritanya. Sebab itu disebut min aslabikum, daripada sulb, itu anak, betul daripada anak kandung. Kadang-kadang kita ni tak berapa nak ambil tahu hukum ni. Kata, tak apa benda ni tak berlaku pun, jangan. Dalam kehidupan kita, perkara ini sering berlaku dan kita anggap mudah. Semua orang sudah tahu. Kita fikir macam tu. Semua orang sudah faham hukum ni. Sebenarnya bila kita berdepan dengan hukum, berdepan dengan masalah, baru kita tahu rupanya tak semua pun hukum kita faham. Tak semuanya kita boleh ikut. Okey. Kemudian wa an tajma'u bainal ukhtain. Tak boleh himpun dua beradik. Kalau kita nak beristeri lain, isteri kita ada adik contohnya, kita kahwin dengan dia, atau isteri kita ada kakak, kesian dia suami dia baru meninggal, kita pun kata tak apalah saya nikah dengan dia. Tidak boleh menghimpunkan. Apa maksud menghimpunkan? Iaitu isteri adik-beradik tak boleh dua-dua menjadi isteri. Sama ada isteri kita tu telah meninggal atau telah diceraikan, boleh berkahwin dengan adik-beradiknya. Nauzubillah cerita cerai ni tapi saya sebut juga, mana tahu sebab itu ketentuan ada sebab. Jadi tapi yang selalu berlaku, orang Melayu kata salentika, bila meninggal seseorang, meninggal isteri, dia akan kahwin kepada adik atau kakak kepada atau anak saudara. Itu boleh sebab dia telah tiada, dia telah meninggal. Bukan lagi tidak himpun. Dalam keadaan ini dikatakan haramnya bukan haram mu'abbad. Tak bezakan apa yang dikatakan haram mu'abbad dengan haram yang dalam tempoh masa tertentu. Sebab itu dia tidak batal wuduk. Sebab hari tu sebenarnya ulangan saja, saya bonda dah baca dah yang lepas. Cuma nak ingatkan, ipar itu bukan haram mu'abbad. Apabila isteri meninggal ataupun isteri diceraikan, maka boleh nikah dengan adik-beradiknya. Sebab itu dia tetap juga tidak bukan mahram. Dan pergaulan semuanya mesti dijaga. Okey. Saya nak selanjutnya saya sebut pergaulan ni, saya nak sebut ada 3 perkara yang perlu sangat dijaga pergaulan untuk yang bukan mahram ini. Pertamanya, tidak boleh kena jaga aurat, dah semua orang dah tahu. Tidak boleh bersentuhan walaupun aurat yang boleh dibuka, walaupun kawasan macam muka dan tapak tangan depan dan belakang boleh dilihat, tetapi tidak boleh bersentuhan. Nanti dia kona pula. Dia kata yang aurat memang tak sentuh. Tangan tu tak aurat, bolehlah salam. Tak, tidak betul. Kaedah itu tidak betul. So tidak boleh bersentuhan. Jadi ada 1, 2 dan yang ketiganya tidak boleh berkhaluah. Tidak boleh berdua-duaan. 3 perkara tu kena jaga kalau dia bukan mahram. 3 perkara, bukan 1 perkara. 3 perkara yang perlu dijaga. Tidak boleh berkhulwah, khulwah maksud berdua-duaan. Tidak boleh melihat aurat. Yang ketiga, tidak boleh bersentuhan dalam kawasan manapun, walaupun tangan ataupun muka. Nanti dia kata, tahu saya sentuh part yang boleh muka je. Saya cek laga pipi, sebab pipi tu memang bukan aurat. Aurat dari segi pandangan. Sentuhan itu lain. Jadi kena faham. Okey. Tadi wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, melainkan yang telah lalu. Sebab dalam hukum ini, sebelum ayat Quran ni turun, orang Arab memang himpunkan, boleh dia kahwin ramai adik-beradik. Anjur kahwin 3 orang sekali adik-beradik semua. Tidak boleh. Itu cerita dulu dia kata. Yang baru bila turun ayat ini, maka haramlah.
Okey. Jadi saya nak sebutkan di sini juga sama kedudukan dengan ibu saudara isteri. Ibu saudara isteri juga tidak boleh dihimpunkan. Dah kahwin dengan anak saudara dia, kahwin mak saudara dia pula. Tak boleh, dia sama. Tetapi dalam keadaan ini mereka bukan mahram dan akan menjadi harus apabila telah tidak menjadi isteri lagi kepada tadi, maka boleh kahwin dengan mak saudaranya. Jadi hati-hati ya. Isteri bapa saudara kita bukan mahram kita. Isteri bapa saudara kita bukan mahram kita. Saya ulang lagi sekali. Dah sebut dah hari itu. Kemudian Allah kata tadi, kalau berlaku juga menghimpunkan adik-beradik, ini cerita lama, illa ma qad salaf, itu dahulu. Tetapi selepas ayat ni turun, tidak boleh lagi. Nauzubillah ya, kadang-kadang kita ni ada perasaan kita ni tidak boleh kita kena jaga sebelum berlaku. Bukan telah berlaku baru nak jaga. Sebab itu saya sangat mengingatkan menumpang tinggal di rumah adik-beradik perempuan, maksudnya dia ipar lah kepada lelaki, terutamanya adik perempuan, satu perkara yang bukan baik sebenarnya. Perkara yang tidak baik dan boleh mengundang perkara yang tidak baik. Tumpang sehari, 2 hari tidak mengapa. Tumpang untuk tinggal itu adalah masalah besar. Melainkan, sebab saya sebut tadi, tak boleh khalwah. Maksudnya tak boleh tinggal berdua-duaan. Kita tahu syaitan mesti akan ada menjadi yang ketiga. Jadi elakkan dan elakkan. Boleh tumpang, tetapi hormati pergaulan yang diajar, ikuti yang diajar Islam. Apabila contohnya isteri itu akan keluar, maka mestilah akan tinggal, maksudnya adik ipar kita tu adik kita tinggal dan suami kita ada. Sama ada kita bawa adik kita keluar bersama atau suami kita keluar. Mereka tidak boleh tinggal di rumah berdua-duaan. Berdua-duaan tu, bukan berdua-duaan tu kalau kita kata ada anak kecil. Ada anak umur 7-8 bulan. Dia tak berduaan kita kata. Sebenarnya itu masih lagi berdua-duaan. Elakkan dan elakkan ya. Perkara ini jangan kita cari. Perkara ini bukan kita cari. Perkara ini bukan kita manusia yang boleh melakukan kesalahan. Jadi perkara begitu perlu dielakkan. Amat wajar dielakkan. Apatah lagi kalau pergi outstation lah, apalah, tinggallah pula adik kita dah numpang rumah kita. Dalam keadaan ini, kepada anak-anak sekalian yang perempuan lah, mungkin kakak kita tak perasan hukum tu, kita lah kena perasan. Sama ada kita pergi menumpang tinggal di rumah orang lain ataupun kita cari jalan untuk tidak tinggal berdua-duaan dengan ipar kita. Sebab dia bukan mahram. Boleh menimbulkan fitnah. Memanglah kita kata kita boleh jaga aurat, kita boleh jaga ni. Tetapi sebenarnya bukan mudah ya. Kalau pergi jumpa masa hari raya sekejap, sehari dua tak apa. Tapi kalau duduk satu rumah, itu perkara yang susah. Perkara yang susah sebab itu memang satu perkara yang amat tidak digalakkan. Melainkan terpaksalah dalam suasana sekarang kita kata susah nak cari rumah sewa, mahal dan sebagainya. Ya betul. Tetapi menjaga maruah, menjaga akhlak jauh lebih mahal daripada itu. Kita kata kita boleh jaga diri, boleh jaga ni, kita bukan maksum. Jadi kena pelihara tu. Pelihara dan pelihara. Banyak perkara yang boleh berlaku
yang tidak kita ingini, tidak kita ingini. Jadi banyaklah jadi itu juga hatta pun adik-beradik lelaki tinggal dengan adik-beradik kita lelaki, tinggal dengan isteri kita juga boleh menimbulkan masalah. Kadang-kadang dalam syaitan ini, orang tua pun dia boleh nampak muda. Jadi dalam masalah inilah yang perlu sangat kita jaga. Nanti ada pula para sahabat sekalian kata, susahlah ustazah ni semua tak boleh. Bukan kata tak boleh. Kita berhati-hati mencari jalan yang lebih baik, menjaga diri daripada terjebak kepada yang perkara yang haram. Kita tidak mahu apabila telah berlaku nasi sudah jadi bubur kata orang Melayu, barulah kita mahu menyesal. Sebab itu bonda sebut di dalam tajuk tadi tata adab dengan mahram lagi saya tulis. Tadi tu bukan mahram sebenarnya. Sekarang bonda nak sebut dengan mahram pun kita kena jaga juga. Kalau sebab bonda ni selalu ada bimbingan di penjara jadi mereka bercerita, contohnya mereka dijatuhkan hukum macam-macam lah masuklah terjebak dengan perlakuan seksual dengan mahram. Kalau kita tanya punca dan sebabnya, kadang-kadang hanya dia selalu bercerita, dia selalu tinggal berduduk dengan bapa dia, mak dia bekerja malam. Sehari, 2 hari mungkin tiada masalah. Tetapi lama kelamaan perkara itu berlaku, terutamanya kalau pendidikan agama kurang. Terutamanya bapa lah, sepatutnya bapa yang bertanggungjawab kepada anaknya. Mengapa dia membuat sesuatu yang sumbang kepada anak-anaknya. Jadi apabila bonda sebut tentang adab ini, tadi saya nak masukkan dalam ni walaupun dia bukan daripada tafsiran, tetapi bonda fikir adalah satu yang wajar bonda sebutkan, telanjur kita baca ayat ini. Adab dengan yang mahram. Anak dengan bapa. Bapa seharusnya sentiasa menjaga pandangannya. Baca surah An-Nur ayat 31. Hendaklah dia menundukkan pandangan kepada yang bukan mahram. Tetapi sekiranya kita merasakan bahawa kita kita boleh terganggu dengan melihat anggota anak-anak kita, maka elakkan. Detik hati itu saja sudah cukup bahaya. Bermohon kepada Allah. Mohon banyak-banyak kepada Allah melindungi pandangan itu. Sebenarnya belum berdetik pun kena mohon. Sebab itu doa ini perlu sangat kita baca. Supaya Allah menutup pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang haram untuk kita. Menutup pandangan kita daripada melihat perkara yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Nafsu manusia jangan kita malu nak cerita. Perkara ini perkara yang normal. Maka yang tidak normalnya kalau melayan nafsu itu mengikut syaitan. Sebab itu, contoh kalau menonton TV, jangan menonton dengan anak-anak kalau berdua-duaan. Terutamanya cerita-cerita yang boleh menimbulkan nafsu. Sebab benda ini bukan kajian tetapi kebetulan tanya begini. Kami tengok cerita ni. Lepas tu dia biasalah di rumah dia pakai baju lampin. Lepas tu bapak dia pegang-pegang tangan dia gini dan timbul nafsu. Cuba lihat. Perkara ini boleh berlaku. Jadi kesedaran diri, kesedaran terutamanya para bapa, kesedaran itu para lelaki. Dia seharusnya mendidik anak-anak perempuan, adik-adik perempuan, bukan merosakkannya. Jangan kata saya ni imam kot, saya ni ini kot, ada saya tak. Kadang-kadang syaitan ini makin besar agak pendidikan agama,
besar juga syaitan yang menggoda. Jadi kita sebenarnya yang paling wajarnya ialah berdoa kepada Allah. Takkan kita tak duduk satu rumah dengan anak-anak kita. Tetapi ada dikatakan adab pandangan. Jangan, sebab itu dalam Islam, nak masuk bilik pun, anak sendiri pun kita kena minta izin. Nak masuk bilik ibu kita pun kita kena minta izin. Kita tidak boleh terus meluru masuk begitu, mungkin dia pakaian dia tidak lengkap, tidak sempurna dan sebagainya. Jadi terutamanya ibu yang masih kita kata umur 40-an, 50-an tu masih lagi ni, kalau dah 60-an macam saya kurang sikit lah. Pakai pakaian yang sesopan mungkin lah, walaupun boleh nampak kepala, boleh nampak sebab kita kata antara pusat dan lutut, maka bolehlah nak pakai lokat ke apa ke. Tetapi sayangilah anak-anak. Sayangilah orang yang walaupun mahram kita, selain pada suami kita lah. Jangan sampai mereka tergoda melihat anggota kita. Jadi itu perlu dari segi adab. Bercakap juga, elakkan daripada mengeluarkan kata-kata yang lucah. Kata yang boleh menimbulkan rasa tidak selesa ataupun macam-macam lah. Dan pembacaan juga perlu dijaga. Membaca pilih yang tidak menimbulkan syahwat. Menonton, tengok cerita, lebih baik tengok ramai-ramai, tetapi pilih cerita yang sesuai. Walaupun kita kata budak ni dah lebih 18 tahun, dah boleh fikir, tak, utamanya menonton sama-sama, boleh merosakkan. Apatah lagi kalau di bawah umur, elakkan, memang jaga. Kalau memang cerita tu mungkin kita tak sangka cerita tu ada yang tak baik, tapi tiba-tiba tengah cerita ada pelik, matikan terus. Jangan kata oh sayang cerita ni tak tengok dan sebagainya. Kita terus terangkan bahawa dia tidak sesuai, tidak sesuai kita baca. Kemudian cara, kita tidak salah kita berpeluk dengan anak-anak kita, anak lelaki kita, yang lelaki, bapa kepada anak perempuan, tidak salah. Tetapi dalam kasih sayang yang memang biasa, normal, jangan terlampau. Jangan terlampau. Itu semua nak kena jaga adab-adab dan sebagainya. Dan di samping, benda ulang sekali lagi, di samping kita menjaga adab, banyakkan istighfar. Banyakkan baca la haula wala quwata illa billah. Banyakkan doa. Banyakkan doa. Mudah-mudahan terpelihara. Kita mohon kepada Allah untuk memelihara hati kita, memelihara pandangan kita daripada terpesong kepada perkara-perkara yang haram. Walaupun kita tinggal dengan mahram kita. Mahram kita. Apatah lagi kalau kita tinggal dengan yang bukan mahram. Saya tahu dalam keadaan sekarang ini, rumah susah, ramai yang tinggal dengan bukan mahram. Kan? Kadang-kadang 2-3 orang sudah kahwin, duduk satu rumah dengan mak dia. Maka adik ipar berlaga-laga bahu berjalan. Rumah kecil pula. Mungkin malam tak cukup bilik. Yang tidur dalam bilik perempuan saja. Lelaki semua tidur di luar. Ini perempuan tak boleh, kena jaga semua. Jangan sampai menimbulkan perkara yang tidak baik. Kita kena jaga itu. So dalam keadaan-keadaan beginilah yang kita sangat berhati-hati. Walaupun perkara ini banyak berlaku, tapi kalau selagi boleh dielakkan, elakkan. Dan ada yang dikatakan sementara itu tidak mengapa. Tapi kalau kekal tu maksudnya bekerja, tak nampak pun ada nak cari tempat lain, tak berusaha pun nak cari rumah sewa. Orang kata duduk rumah sewa kecil pun tak apa, asalkan duduk sendiri. Jadi mempunyai tanggungjawab yang baik. Dan saya tak habiskan lagi ayat tadi. Sebab ayat tadi mengatakan yang mengumpulkan adik-beradik tadi, melainkan lepas Allah kata innallaha kana ghafuran rahima.
Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maksudnya yang terlepas itu Allah ampunkan dah. Bila turun ayat ini, yang lepas itu dah haram dan Allah telah Allah akan ampunkan yang telah lepas itu kerana Allah itu Maha Pengampun. Jadi saya kira saya tak bacalah seterusnya kerana cuma saya nak beritahulah apa yang kita akan pelajari pada hari Ahad, apa yang kita akan baca. Kita akan lihat nanti kita juga lelaki juga diharamkan berkahwin dengan perempuan isteri orang. Dan kecuali hamba lah. Jadi banyak ayat ni menceritakan tentang hamba dan hamba tidak ada sekarang ini. Jadi kita tinggalkan cerita hamba itu. Yang kita faham ialah orang merdeka. Okay. Jadi benda nak simpulkan, walaupun satu ayat saja kita baca hari ini nampak mudah, nampak kita mudah dan kita semua faham. Tetapi di sebalik itu banyak perkara yang perlu kita jaga. Kita diharamkan bernikah dengan ibu, anak-anak. Bila sebut ibu tu ke atas nenek, moyang dan sebagainya. Kemudian anak-anak perempuan, cucu-cucu dan sebagainya. Saudara-saudara, ibu bapa, ibu saudara. Tapi anak kepada ibu saudara itu bukan mahram. Sepupu maksudnya. So begitulah kalau begitu juga anak-anak saudara. Anak-anak saudara ni kalau dia ada anak pun dia tetap juga bukan mahram. Banatul akh ataupun cucu kepada abang kita, cucu kepada adik kita bukan mahram. Saya agak geli hati juga bila cucu saya baru balik ke luar negara, dia dekat 5 tahun dia duduk luar negara, dia sudah tidak kenal yang mana mahram dia dan yang mana bukan. Dia saya tanya, ni saya boleh salam ke? Ni saya boleh salam ke? Walaupun dia budak lagi, tapi kita cuba memberitahu dia yang boleh dan tidak boleh. Sehingga pakcik-pakcik dia pun, atuk saudara, adik-adik saya pun dikenal. Ini abang Siti, abang nenek, saya panggil saya Siti, boleh salam. Tapi nanti bila anak dia kata ini tak boleh kerana itu sepupu kepada mama dia, tak boleh. Jadi sekarang dia dah terkenal semua, dia dah faham yang boleh salam dan tidak boleh salam. So kita kena ajar sebenarnya walaupun anak kita masih belum baligh. Ramai di antara kita selalu suruh anak-anak kita bersalam. Kalau dia umur di bawah 10 tahun mungkin tidak mengapa. Tapi atas 9 tahun sebab ada yang baligh awal 9 paling awal. 9 itu tidak sesuai lagi untuk kita ajar bersalam dengan yang bukan mahramnya. Tapi atuk dia, atuk saudara, adik-adik kita tu okeylah. Kalau sepupu kepada ibunya, sepupu kepada bapanya, maka tidak perlulah diajar untuk bersalam. Malah diberitahu, ini bukan mahram. Dia tak boleh pergi duduk manja-manja lagi, apa-apa lagi, semua itu tidak boleh. Kita perlu faham hukum supaya tidak awal lagi mereka dah tahu sebenarnya ini tak boleh, itu tak boleh, supaya dia boleh dan dia rasa rupanya pergaulan dengan orang ini tidak sama. Atuk saudara saya ni anak dia tidak sama dengan atuk. Atuk saudara ni hanya dialah saja yang mahram saya. Anak dia bukan mahram. Dia boleh simpan dalam pemikiran dia dan dia boleh faham sehingga dia besar. Dan inilah yang akan diwariskan kepada anak-anaknya nanti. Kalaupun daripada kecil kita tak ajar dari segi dalil dan sebagainya, itu dia boleh sedikit demi sedikit bila dia besar dia boleh cari. Macam kita juga dulu, waktu saya kecil-kecil dulu, mungkin tak masalah. Dulu orang kampung, saya ni orang kampung kan, tak masalah sebab kalau kita ada tamu memang kita dipingit, tak boleh keluar. Kalau ada lelaki itu semua kita hantar air sampai ke pintu saja. Baik kanak-kanak maupun tu, jadi kita tak ada masalah untuk pergaulan itu. Tapi sekarang ini agak bebas, jadi
wajarnya ibu bapa mengajar anak-anak mereka pergaulan sama ada pada yang mahram maupun yang bukan mahram. Bukan berarti bila belum balik lagi pakaikan short pant, pakaikan seluar pendek, sebab tak kisah ni pun bapa saudara saja dan sebagainya. Itu tidak wajar, begitulah ya. Dah umur dah pula dah 12-13 tahun walaupun belum balik, tapi badan sudah menunjukkan perubahan-perubahan yang perlu dijaga. Maka kalau pakai apa di rumah, pakai seluar panjang, pakai yang agak ringkas dan mudah walaupun dia tidak pakai tudung walaupun dan sebagainya, tetapi dia tetap sudah belajar yang dikatakan menjaga aurat, menjaga tata susila, adab dan sebagainya. Sekadar itu saja, mudah-mudahan Allah memelihara kita semua daripada perkara yang tidak diingini. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga hati kita, menjaga nafsu kita, menjaga pandangan kita, menjaga apa sahaja, mengelakkan daripada perkara-perkara yang haram. Okey, kita sudahi dengan bacaan kita punya doa selamat setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.